Okey, itu satu sisi. Dan kemudiannya nak bawa satu angle lagi yang kita boleh pelajari dari second half of surah Al-Alaq yang ada kaitan dengan Abu Jahal juga, iaitu ayat yang ke ini, ayat yang ke-11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Dua ayat yang sebelah 12 tu macam sisi yang positif, ayat 13 tu sisi yang negatif kan. Ara'aita in kana 'alal huda, ayat 11. Kat sini dia translate, adakah kau nampak jika dia berada di atas jalan yang betul, au amar bittaqwa, atau dia menyuruh orang bertakwa. Dan ayat yang ke-13 pula, ara'aita in kazzaba wa tawalla, adakah kau nampak jika dia mendustakan serta berpaling. Translation macam ni saya rasa tak berapa feel lah. Saya suka macam mengolah balik dari segi bahasa supaya kita senang faham. Ayat sebelah 12 tu ialah, kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan dia suruh orang bertakwa, ataupun kalau nak mudah lagi, kau rasa macam mana dia kalau dapat hidayah dan berdakwah. Dan kemudian ara'aita in kazzaba wa tawalla, kau nampak macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling. So, satu soalan, ayat ni cakap pasal siapa kan? Sebab bila kau nampak macam mana kalau dia siapa? Dia siapa? Now, quite interesting, kalau kita ada Quran terjemahan, kalau kita tengok, yang saya perasan Quran terjemahan dekat Malaysia ni banyak yang warna biru tu dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan yang warna oranye tu dikaitkan dengan Abu Jahal. So dia akan ada dalam kurungan. Siapa yang ada terjemahan boleh tengok adakah sama dengan apa yang saya cakap. Sebab kalau yang sebelah 12 tu kadang-kadang ada kurungan yang dilarang solat, dan yang 13 tu yang melarang solat, which is yang dilarang tu Nabi SAW, yang melarang tu Abu Jahal. Tapi pentafsiran itu dia make sense kalau ayat ni kepada orang third person. Contohnya ayat ni kepada kita, macam contohnya Allah tanya kepada kita, kau tengok macam mana, dan tunjuk kepada Nabi macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah. Memang Nabi dapat hidayah dan berdakwah lah kan. Dan kemudian Allah tunjuk pula kat kita, macam mana kau tengok dia tu yang mendustakan dan berpaling, which is Abu Jahal. So dia make sense kalau kita bayangkan ayat tu turun kepada kita dan kita melihat dua individu tu, Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Tapi ayat ni turun kepada Nabi SAW. So macam mana nak faham? Sebab kalau Allah tanya Nabi kan, ara'aita in kana 'alal huda, kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah au amar bittaqwa, dan dia menyuruh kepada bertakwa ataupun berdakwah. Basically, kalau kita faham from that angle, semua ayat ni pasal Abu Jahal. So point dia melihat potensi. Maksudnya Abu Jahal tu macam tu, karakter macam tu. Dia gangster dan dia melawan Nabi SAW, dia melawan Islam. Tapi Allah tanya macam mana? Allah kata, kau rasa macam mana kalau dia tu dapat hidayah? Boleh faham kot soalan tu? Kau rasa macam mana kalau dapat hidayah? Dan kau rasa macam mana kalau dia berdakwah? Dan kau rasa macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling? Soalan ni, dia kalau macam kita lah, macam kalau kita tengok ada budak nakal kat universiti ataupun gangster mana-mana lah, kan, buat kacau bilau, buat haru biru. Tapi kita sembang, kita tanya, kau rasa macam mana kalau dia tu dapat hidayah? Kau rasa macam mana kalau dia tu jadi pendakwah? Dan kau rasa macam mana pula kalau dia jadi pendusta dan berpaling? So actually kita diajar, Nabi SAW diajar, dan kita juga by extension diajar untuk melihat potensi orang. Walaupun ketika itu dia jahat, ataupun ketika itu dia nakal, ataupun ketika itu dia buat huru-hara, tapi soalan yang dia tanya ialah, kau rasa macam mana kalau dapat hidayah? Mesti power kan? Sebab ada setengah orang macam tu, walaupun sekarang dia tu buat huru-hara, dia nakal apa semua tu, tapi kalau kita bayangkan macam, tapi kalau dia dapat hidayah ni, mesti power juga dia buat baik. Dan itulah yang pengajaran besar dalam kisah ini. Dan sebab itu kalau kita tahu, Nabi SAW actually pernah doakan Abu Jahal. Dua Umar yang didoakan. Nabi SAW doakan Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Dan actually of course Umar kita tahu dia dah Islam, dia jadi khalifah semua tu kan. Tapi masa dia doakan tu, sebelum tu masa Umar tu sama gangster. Dan kalau kita tengok karakter, dia quite interesting. Dua karakter yang sama Umar Al-Khattab dengan Abu Jahal. Dua-dua gangster, dua-dua otak brilian. Dan kalau kita tengok sirah, kita akan tahulah betapa briliannya Umar ni. Dalam keadaan dua-dua orang ni masih gangster, masih musyrik, masih apa kan, Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Dan ayat ini mengajar Nabi SAW dan of course kita, bila kita melihat sesiapa, termasuklah orang jahat-jahat ni, kita kena fikir potensi dia. Kalau dia dapat hidayah tu kan bagus, mesti dia boleh buat macam-macam. Sebab biasanya, ni kalau nak fikir sikit biasanya banyak orang yang ditarget untuk jadi baik ni, orang yang dah sedia baik, tapi baik yang jenis baik seorang-seorang ni. Kalau faham lah, maknanya baik yang dia bukan, maksudnya apa bukan karakter yang boleh mengesani orang lain. Dia baik seorang-seorang, berzikir, macam itulah kan. Berbanding dengan ada yang macam setengah-setengah orang ni,
Kalau dia jadi something, semua orang ikut dia. So kalau dia jadi gangster, semua orang nak ikut dia. So, dia jadi baik pun semua orang nak ikut dia. Maknanya dia ada karakter yang gitu, strong karakter. So kita dilatih untuk melihat karakter itu dan melihat potensi dan mendoakan. So satu soalan besar lah bila kita tengok orang-orang nakal-nakal, kawan-kawan kita yang ketika ini masih dalam keadaan yang, yalah, kalau kita kata macam belum dapat hidayah ke apa kan? Adakah kita melihat potensi ataupun kita ni terus-terus je kan? Soalan yang saya selalu tanya jugalah, kalau kita tengok orang-orang macam ni adakah terus kita akan doakan neraka kan? Abu Jahal, Umar kan, Umar Al-Khattab tu kan ketika tu dia nak bunuh Nabi kan. Kalau kita sebab saya selalu perhati perangai orang Islam sekarang lah, kalau kita bayangkan kita hidup ketika itu dan kita tengok episod tengah berlaku Umar Al-Khattab declare nak bunuh Nabi, for sure kita akan kutuk dia ke, doa neraka ke apa benda lah kan. Kita tak terfikir yang dia boleh jadi seorang Muslim dan boleh menjadi khalifah yang hebat kan. So itu yang dilatih di sini. Kita kena lihat potensi dan kita kena mendoakan semoga dia dapat hidayah. Sebab yang untungnya bila macam Umar masuk Islam je, dakwah tu terus melonjak ke fasa yang lain. Dia takdirkan Allah, dalam dua orang ni Allah mentakdirkan seorang menjadi yang ayat inilah kan, ayat ni, which is Umar Al-Khattab. Kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan menyuruh kepada takwa, berdakwah dan sebagainya. Tu Umar lah, tu Umar jadi example itu. Dan kau nampak macam mana kalau dia mendustakan berpaling. Abu Jahal terus menjadi example ini, maksudnya dia terus menjadi staunch enemy yang sentiasa memusuhi dengan dahsyat. So itu contohlah bagaimana orang yang hebat, kalau dia terus di pihak lawan, dia akan terus menjadi musuh yang hebat. Tapi kalau dia masuk kepada pihak Islam, dia akan menjadi aset yang hebat untuk Islam. So kita dilatih begitu. Don't be judgmental. Ni poin besar lah. Biasanya kita ni tak terlatih untuk fikir macam ni. Kita terus nampak macam orang ni sikit je, terus macam yelah, kita judge macam neraka lah dia ataupun apa-apa kan. Kita tak fikir macam kan baik kalau dia dapat hidayah dan kita doakan dia dan sebagainya.